Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustazah Nur Azliza Zamzam, okey, akan ajar antum tentang teknik kotak sifir. Okey, Ustazah akan tunjukkan teknik kotak sifir sebab ada orang boleh hafal sifir dengan lancarnya. Ada orang susah sikit untuk hafal sifir. So, Ustazah harap dengan bantuan teknik kotak sifir ni boleh membuatkan antum rasa seronok dan rasa sebenarnya sifir itu mudah. Okey, jom kita tengok apa yang antum perlu tahu tentang teknik kotak sifir ni. Okey, teknik kotak sifir dia dibahagi kepada dua. Dia ada untuk kotak nombor genap. Okey, kotak nombor genap dan dia ada juga kotak nombor ganjil. Okey, kotak nombor genap ni apa maksud dia? Iaitu sifir 2, sifir 4, sifir 6, sifir 8. Betul tak? Nombor genap 2, 4, 6, 8 lah. 1, tak payahlah. 1 semua orang pun tahu kan. Sifir 1, 1.1, 1.2. So, nombor genap 2, 4, 6, 8. Kotak nombor ganjil pula, untuk sifir kotak nombor ganjil adalah nombor 3, 5, 7, 9. Okey. So, ada dua kotak nombor genap dan juga kotak nombor ganjil. Okey. Untuk first, Ustazah akan terangkan dulu kotak nombor genap. Okey, kita pergi kepada kotak nombor genap. Okey, kotak nombor genap antum kena tuliskan, bahagikan kotak nombor genap. Okey, kita tulis sini kotak nombor genap. Okey, kotak nombor genap. Ustazah buat macam ni lah. Okey. 2, 3. 3, 1, 2, 3. Sinilah. Okay. Kalau antum buat dekat buku, pakai pembaris lah. Saya tak boleh pakai pembaris. Okey, buat kotak nombor genap ni. Okey, nombor apa yang nak diisikan dalam 9 kotak ni? Kalau kotak nombor genap ni iaitu sifir 2, 4, 6 dan juga lah 8. So, sifir apa yang nak diletakkan? 2, 4, 6, 8, sifar 2, 4, 6, 8. Okey. Ingat, untuk first kotak nombor genap adalah letakkan dia 2, 4, 6, 8. Sifar di tengah-tengah tu. 2, 4, 6, 8 semula. Okey. So, katakan antum nak sifir apa? Kita mula dari sifir 2. Okey, sifir 2. Okey, antum tengok. Sifir 2, jadi kita ambil 2. Okey, nombor yang antum perlu mula adalah nombor yang berada di bahagian penjuru. Okey, penjuru maksudnya sini penjuru, sini penjuru, sini penjuru, sini penjuru kan? Okey, katakan nak sifir 2, so kita akan bermula daripada yang penjuru, bukan yang kat sini. Sini ada nombor 2 juga kan? Tapi bukan yang tu. Kita kena mesti start nombor yang pada penjuru, ingat tu. Okey, so 2. Kita nak tentukan hala kita nak pergi nombor tu ke mana. Okey, lepas 2, antum tahu 2 darab 2, 4 kan? Okey, so 4 tu kat sini ke kat sini?
4 tu di sebelah 2. So, arrow dia tu ke arah kanan lah, bukan ke bawah. So, antum akan baca sifir tu nanti hala ke kanan. Menghala ke kanan. Okey, so 2, 4, sifir 2 memang 2, 4, 6, 8. Okey. Dia dah menaikkan 2, 4, 6, 8. Lepas 8, mesti antum tambah nombor. Contoh ni 8. Lebih besar daripada 8 sifar ke? Tak. Okey, apa nak buat? Tambah nombor di depan dia 1. Okey, so dia jadi 10. 10, selepas tu kita kena tengok arrow ke kanan kan? So 10, lepas 10, 12, letak 1 je di depan. Okey, asalkan nombor tu dia semakin membesar. Antum kena letakkan 1 lah. Okey, lepas tu tengok bawah, letak 1 lagi. Dia still lagi besar daripada 12, 14 kan? Letak lagi 1 sebab 16. 1 sebab 18 pun besar daripada 16. So siap dah sifir 2. Maksudnya 1 darab 2. 2. 2 darab 2. 4. 3 darab 2. 6. 4 darab 2. 8. 5 darab 2. 10. 6 darab 2. 12. 7 darab 2. 14. 8 darab 2. 16. 9 darab 2. 18. So sama tak? Cara baca dia 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Sama? Okey. Itu kalau kita nak dia sifir 2. Okay, sekarang katakan saya nak sifir 4 pula. Okey. So kita padam. Menggunakan kotak nombor genap yang sama. Okey. Okey. Dan nombor di dalamnya pun nombor yang sama susunannya iaitu 2, 4, 6, 8. Sifar 2, 4, 6, 8 sifar juga. Okey. Okey. So ingat sifir contoh seterusnya kita nak ambil adalah sifir 4. So kena ambil nombor yang berada di penjuru. Bukan di sini 4 ni bukan. So 4 yang berada di penjuru sinilah. Okay, kita nak sifir 4 sekarang ni. Okay. So 4 darab 2. Next adalah 4 darab 2. 8 kan. So kita tahu 8 ke atas. Kalau ke kanan adalah 6. So bukan. So sifirnya ke atas. Okay. 4, 6. 4 darab 2, 8. So seterusnya. Okay, macam mana kita nak tahu? Okay, 4, 8, 8. Betul lah, besar daripada 4. Kemudian seterusnya nombor 2. 2 tu nanti jadi kecil daripada 8 kan? So besarkan dia supaya dia tambahkan nombor di depan dia yang paling kecil supaya dia jadi besar daripada 8 iaitu 1 lah dulu kita tambah. Okay, dia dah jadi besar kan? Okay, start 6 sebab dia naik atas macam ni kan? Okay, sebab arrow dia macam tu. Okay. So 12. Kemudian tambah 1, 16. Okey, sifar kalau antum letak 1 kat sini, so 10 lebih kecil daripada 16 kan? So tak boleh letak 1 lah. Next adalah 2 letak. So dia akan jadi 20. So 20 jadi besar daripada 16. Betul tak? Okey. So 24. 28 still besar daripada 24. Okey. So seterusnya lepas 28 ni, kalau antum letak 2 juga, dia 22. So bila 22 dia dah jadi kecil balik daripada 28. So angka dia adalah 3. 32. Kemudian 3 lagi letak sebab 36 still besar daripada 32. So dah siap dah sifir 4 kita. Okey, cuba kita tengok. 1 darab 4. 4. 2 darab 4. 8. 3 darab 4. 12. 4 darab 4.
16. 5 darab 4, 20. 6 darab 4, 24. 7 darab 4, 28. 8 darab 4, 32. 9 darab 4, 36. Okey. So sama tak? Okey. Tengok ni. 4, 8, 12, 16. Cara baca dia kena ikut arrow tadi kan? Ke atas cara macam ni. Okey. 20, 24 sama. 28, 32, 36. Okey. So kita dah tahu dah sifat 4. Kaedah dia sama bila menggunakan kotak nombor genap. Antum boleh jadi laju kalau guna ni. Kalau kata antum memang tak hafal sifat, lajunya macam mana? Antum bolehlah listkan. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 kan. Tentu soalan tu 4 dalam 4. Habis tu hantar kira 1, 2, 3, 4. 4 dalam 4, 16. So macam tu lah. Okay. So kita pergi pula, kita test pula sifat 6. Okay, sifat 6. Sifat 6 menggunakan kotak nombor genap yang sama. Kemudian ingat Ustazah kata kalau sifatnya tengok di perpenjurunya. Okay, sifat 6 berada di sinilah. Okay, 6 darab 2, 12 kan. So kalau ni nombor 4, tak boleh lah. So ke bawah lah. Okay, 6 lepas 6 tambahkan 1, 12. Tambahkan 1, 18. Dia still besar daripada 12 kan. 1 lah. Okay, ingat dia punya pattern ke bawah arrow dia. Okay, kemudian ni takkan antum letak 1. Kalau antum letak 1, 14 dah jadi kecil daripada 18. So, buka depan dia adalah 2. Kemudian kat sini, kalau antum letak 2, dia jadi kecil balik daripada 24 kan. So, nombor seterusnya adalah, nombor yang kita letak seterusnya adalah 3. Okay, 36, still besar. Ni takkan 32, dia kecil balik. So, 4. Yang ni pun 4. Ni pun takkan letak 4 kan. Dia jadi kecil. So, letak 5. Siap sifat 6. Iaitu 1 darab 6, 6. 2 darab 6, 12. 3 darab 6, 18. 4 darab 6, 24. 5 darab 6, 30. 6 darab 6, 36. 7 darab 6, 42. 8 darab 6, 48. 9 darab 6, 54. Okey, tengok sama tak? Okey. 6, 12, 18, 24. 30, 36, 42, 48, 54. Siap sifat 6. Okey. Okey. Sekarang kita pergi pula sifat 8. Okey. Padam. Okey. Okey, so sifat 8 pula.
Okay, ingat nombor yang kita nak guna tu mesti berada di perpenjuru. So 8 di sini. Okay, 8 darab 2, 16. Kita tahu kan sifir 2 at least semua orang tahu. So dia akan ke sini lah sebab nombor 16-nya di sini. So tambah. Kalau 1 dia jadi 14 kecil kan. So 2, 3, lepas tu 4, lepas tu 4 lagi sebab dia still besar. Tu ni tak boleh lah 46. So jadi 56. Yang ni pun tak boleh lah 54. Ke 6 kan. 64. Ni pun 62 tak boleh. Taklah 7. Okay. So dah siap dah sifir 8. Laju tak? Laju sebenarnya kalau antum tahu sifir ni. Okay. 1 darab 8, 8. 2 darab 8, 16. 3 darab 8, 24. 4 darab 8, 32. 5 darab 8, 40. 6 darab 8, 48. 7 darab 8, 56. 8 darab 8, 64. 9 darab 8, 72. Okay. Kita check. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72. Okay. Siap nombor, kotak nombor genap. Sifir 2, 4, 6 dan 8. Kita pakai yang kotak macam ni. Sekarang kita pergi, tadi kan saya kata ada 2 jenis iaitu kotak nombor genap dan kotak nombor ganjil. Sekarang untuk sifir nombor ganjil, kotak nombor ganjil lah. Okay. Kotak nombor ganjil. Okay, so nombor ganjil tu apa? Okay, 3, 5, 7, 9 lah. Okay. So kotak dia sama, ada 9. Cuma isi dalam dia tu lain. Beza sikit dengan genap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Sorry Ustazah tak ada susah nak guna pembaris yang ni. Kalau antum buat, sila guna pembaris lah ya. Okay. So untuk kotak nombor ganjil, nombor dia yang berbeza. Dia still ada 9 kotak. Tapi nombor dalam dia adalah macam tadi. 2, 4, 6, 8 sifar 2, 4, 6, 8 kan. Untuk ganjil nombor dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Macam ni nombor ni kita tak confuse sangat sebab dia memang berbeza. Macam tadi sama, dia ada nombor yang sama. 4 ada 2, 2 pun ada 2, 8 ada 2, 6 ada 2. Tapi still kita pakai, maksudnya kena ambil sifir yang berada di perpenjuru lah. Kalau kita tak ingat pun sebab memang dia ada 1 je kat sini kan. Tapi pegang je lah pada konsep. Sifir tu berada di perpenjuru. Okey. Sifir 1 tak perlulah. Betul tak? 1 darab 1, 1 darab 2 adalah nombor tu sendirilah. So saya tak tunjuklah 1 darab 1 tu kan. Okey, Ustazah terus pergi kepada kita nak tengok sifir 3 So sifir 3, 3 darab 2, 6 kan. So kalau 6 maksudnya arrow dia ke bawah. Okey. So 3, 6, 9 betul dah. Tak payah buat apa-apa. Lepas tu 12, tu 15, tu 18. Lepas tu takkan letak 1. Nanti jadi 11 kan. Tak 2. Tu 2. Tu 2. Siap dah sifir 3 kita. Okay. 1 darab 3, 3. 2 darab 3, 6. 3 darab 3, 9. 4 darab 3, 12. 5 darab 3, 15. 6 darab 3, 18. 7 darab 3, 21. 8 darab 3,
24, 9 darab 3, 27. Okay. So kita check. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Siap sifir 3 kita. So next kita pergi pula sifir sifir 7. Sifir 3 dah. Sifir 5. Oh, sifir 5 tak, okey. Sifir 5 dia tak gunakan ni. Sebab dia tak ada di penjuru. Sifir 5 kita dah hafal kan. Gandaan 5, 5, 10, 15. 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. So sifir 5 tak ada dalam kotak nombor ganjil tu lah. Sebab sifir 5 agak mudah. So dia 1, 3. Kat sini adalah 1, 3, 7, 9 lah. Okay. Sifir 5 mudah. Okay. So, sekarang kita pergi kepada sifir 7. Okay. Sifir 7. Sifir 1 dan sifir 5 tak ditunjukkan lah sebab mudah kan. Okay. Dia tak menggunakan kaedah kotak lah. Okay. 7 kan. Okay, 7. Okay, 7 darab 2 kita tahu 14. So, ke atas lah sebab nombor 4 tu di atas. So, arrow dia macam ni. Okay, 14, 21. Takkan kita letak. Okay, 2 boleh lagi sebab dia masih besar. Ni tak boleh 2 lah. Kalau 2 nanti dia lagi kecil. 3, 5. Ni 3, 2 patut boleh 4. Ni boleh 4, 9. Ni 5. Yang ini. Kalau kita letak 5 dia jadi kecil. So, kita letak dia 6. Dia dia besar daripada 56. So, siap dah sifir 7 kita. Macam mana tu? 1 darab 7, 7. 2 darab 7, 14. 3 darab 7, 21. 4 darab 7, 28. 5 darab 7, 35. 6 darab 7, 42. 7 darab 7, 49, 8 darab 7, 56 dan 9 darab 7, 63. Okey, so betul tak? Okey, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63. Okey. Okey, dan terakhir sifir 9. Kita tengok sifir 9. Okey. Okey, sifir 9. So, sifir 9 berada di sini. So, 9 darab 2, 18 kan? So, arrow dia macam ni lah. 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81. Siap dah sifir 9. Selain tu, kalau sifir 9 kita guna jari juga kan, boleh juga. Tapi untuk guna kotak pun boleh juga. So, 1 darab 9, 9. 2 darab 9, 18. 3 darab 9, 27. 4 darab 9, 36. 5 darab 9, 45. 6 darab 9, 54. 7 darab 9, 63. 8 darab 9, 72. 9 darab 9, 81. Betul tak? Jom kita cek. Okey. 9, 18, 27, 36, 45,
54, 63, 72, 81. Siap dah CV kita. Okey. Ada apa tadi? Ada kotak nombor genap, ada kotak nombor ganjil. Kotak nombor genap dalam dia mesti letak 2468, sifar 2468. Kotak nombor ganjil letak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. Ustazah harap kaedah ni, teknik kotak sifir ni dapat membantu sedikit sebanyak untuk menanamkan minat dalam diri antum. Untuk antum suka matematik. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak boleh jawab. Bukannya dia tak faham soalan. Tapi dia belum hafal sifir. Dia jadi lambat lah. Okay. Sedangkan faham je sebenarnya. So jadi Ustazah harap sangat teknik ni dapat bantu antum. Okay. Nanti dengarkan juga teknik-teknik lain dan cara kaedah pengajaran lain daripada ustazah-ustazah antum yang lain. Okey, sekian daripada ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi dengan ustazah pada kali ini, Ustazah Siti Nurkiah binti Husin akan mengajar antum bagaimana untuk membuat CV menggunakan jari. Okey? Okey. CV yang kita akan gunakan ialah CV 6 hingga 10. Okey, kita hanya menggunakan jari. Okey, tetapi antum perlu ingat untuk kaedah ini antum sudah menghafal CV 1 hingga CV 5. Okey, kalau sudah hafal CV 1 hingga 5, jadi kaedah guna jari ni sangat mudah. Okey. Pertama, antum cuma perlu buka semua jari, okey, 10 jari, okey. Dan kita tentukan jari yang pertama iaitu sifir 6, jari yang kedua sifir 7, jari tengah sifir 8, sifir 9 dan 10. Okey, jadi antum perlu ingat, okey, sifir 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey, kita cuba 7 darab 7. Okey, 7 darab 7. Okey, 7 ialah jari yang kedua. Okey, sifir nombor 7 adalah jari yang kedua. Okey, dan darab dengan 7 juga jari yang kedua. Okey, jadi kita kira ada berapa jari yang kita buka. Okey, ada berapa jari? 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4 jari. Okey, seterusnya kita kira jari yang kita tidak gunakan tadi, yang kita tutup. Okey, jari yang kita tutup, kita tengok ada berapa? 1, 2, 3. Okey, ada 3. Lagi sebelah 1, 2, 3. Sama juga 3. Jadi 3 perlulah darab dengan 3. Okey, 3 darab dengan 3 akan dapat 9. Okey, jadi tadi kita dah dapat 4 bersamaan dengan 40. Okey, 40 tambah dengan 9, hasil darab 3 darab 3, 9. Jadi jawapannya ialah 49. Okey, betul tak? 7 darab 7, 49. Okey. Jadi itu cara, itu kaedah menggunakan jari. Okey. Okey, seterusnya. Okey, tadi ustazah ajar antum untuk menutup. Okey, menutup jari. Okey, contoh ya. Okey, contoh 7. Okey, ini 6, 7, 8, 9, 10. Okey, jadi 7. Kita tutup 7, 2 jari, darab 7, 2 jari. Jadi 1, 2, 3, 4. Jari yang kita tutup ada 4. Dan jari yang terbuka ni 3 darab 3. Jadi 9. Okey, jawapannya ialah 49. Okey, kita cuba seterusnya. Contoh yang kedua. Okey. Kita cuba pula 9 darab 6. Okey.
kita buka, okey, kita tutup 9. 1 ni 6, 7, 8, 9. Okey, 9. Ini 6. Okey, 9 darab 6 kan? Jadi 6 ialah 1. Okey, 9 darab 6. Okey, jadi kita kira berapa jari yang tertutup. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. Okey, jadi kita dah dapat 5. Sekarang kita kira jari yang terbuka. 1, okey. Yang sebelah kiri 1, 2, 3, 4. Jadi 1 darab 4 bersamaan dengan 4. Tambah dengan 5 tadi bersamaan dengan 50. Jadi 50 tambah 4, 54. Okey, boleh faham? Okey, kita cuba lagi. Okey, 7. 6, 7. Okey, 7 jari yang kedua kan? Okey, 7. Okey, darab 6. 6 jari yang pertama. Ibu jari 6. Okey, jadi kita kira ada berapa jari yang bertutup ni? 1, 2, 3. Okey, sekarang kita tengok pula jari yang terbuka. Ada 1, 2, 3 di sebelah kanan. Darab dengan 1, 2, 3, 4 di sebelah kiri. Jadi 3 darab 4 bersamaan dengan 12. Okey, jadi 12 tambah dengan 3 yang kita tutup tadi iaitu 30. Kita akan dapat 42. Okey, jadi jawapannya ialah 7 darab 6 bersamaan dengan 42. Okey. Okey. Jadi teknik guna jari ni sangat mudah untuk antum ingat. Okey. Untuk antum ingat. Okey, ini adalah sifir jari yang sangat mudah. Antum cuma perlu tahu sifir 1 hingga sifir 5 dan antum akan dapat menggunakan jari untuk mendapat jawapan sifir 6 hinggalah sifir 9. Okey? Okey. Semoga kaedah ini bermanfaat untuk antum. Jadi antum boleh cuba buat latihan. Okey? Perbanyakkan latihan menggunakan jari dan semoga kaedah ini sangat-sangat bermanfaat untuk antum terutamanya di waktu-waktu peperiksaan ya, sebab kita tak perlu tengok sifir dan jika kita tidak menghafal sifir tersebut kita hanya boleh guna jari. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak-anak tahun 5 dan tahun 6 Sekolah Rendah Islam Hidayah yang Ustazah kasih sekalian. Nama Ustazah Siti Syazwani Daud dan hari ini Ustazah akan membincangkan satu topik berkenaan ruang. Okey, sebelum tu jom kita tengok balik apa yang kita dah belajar dalam topik ruang sepanjang daripada tahun 3 sehingga tahun 5. Okey, prisma dan bukan prisma. Prisma ada 3 jenis iaitu prisma segi 4 tepat, prisma segi 4 sama, prisma segi 3. Manakala bukan prisma pula ialah piramid, sfera, kon dan silinder. Ada 2 jenis bentuk ya anak-anak. Yang pertama bentuk 2 dimensi dan bentuk 3 dimensi yang kita belajar. Ustazah bagi contoh bentuk 2 dimensi. Contoh yang pertama ialah segi 4 sama. Bentuk 2 dimensi ni maksud dia tak boleh tengok secara dalaman dia kita tak boleh nak tengok. Dia secara 2 dimensi je lah. Kita nampak dia punya depan saja. Okey. Contoh yang pertama segi 4 sama. Segi 4 sama mempunyai 4 sisi sama panjang, 4 bucu dan 4 garis simetri. Okey, sisi ni yang tepi 1, 2, 3, 4. Bucu yang tajam ni 1, 2, 3, 4. Garis simetri adalah garis pembahagian yang bila kita bahagi 2 dia akan dapat bentuk dan jarak bentuk yang sama. Okey.
Seterusnya bentuk dua dimensi yang lain, saya bagi contoh segi empat tepat. Okey, segi empat tepat mempunyai empat sisi. Dua sisi yang bertentangan adalah sama panjang. Okey, contohnya dua sisi bertentangan ni adalah yang sama panjang, mempunyai empat bucu dan juga dua garis simetri. Okey, kenapa bukan empat garis simetri? Saya kata tadi garis simetri ni bila kita bagi dua, contohnya kita letak garis simetri kat tengah ni, okey, ada dua, kita dapat dua bahagian yang sama bentuk. Okey, dan juga garis simetri yang kedua secara melintang ni, bila kita bahagi dua, dia akan dapat dua bentuk yang sama. Tapi kita tak boleh buat garis simetri daripada bertentangan yang macam ni. Okey, bertentangan antara dua bucu yang berlainan ni, sebabnya dia tak akan dapat bahagian yang sama. Okey, seterusnya bentuk tiga dimensi. Bentuk tiga dimensi, Ustazah bagi contoh yang pertama, kubus. Okey, sebelum tu awak kena tahu dulu, yang ini memang selalu pelajar keliru. Okey, yang mana satu permukaan rata. Okey, permukaan rata, ni contoh permukaan rata. Yang rata lah permukaan dia, yang atas ni kan. Okey. Sisi tu yang tepi ni anak-anak. Bucu yang tajam. Permukaan melengkung, contoh pada silinder dan juga kon. Okey, bucu. Tengok macam piramid ni, sisi tu yang tepi ni dia tak macam bucu tapi dia macam yang menghubungkan antara dua bucu tu adalah kita panggil dia sebagai sisi. Permukaan rata tu yang permukaan tu lah, contoh yang warna kuning ni kan. Contoh untuk piramid ni yang warna kuning. Ini adalah dia punya permukaan rata. Okey, contoh yang pertama kubus. Kubus mempunyai 6 permukaan rata. Sifar permukaan melengkung, sisi ada 12. Bucu ada 8. Untuk kuboid, kita ada 6 permukaan rata, tiada permukaan melengkung, 12 sisi dan 8 bucu. Untuk silinder, kita ada 2 permukaan rata, 1 permukaan melengkung, 2 sisi dan tiada bucu. Untuk kon, kita ada 1 permukaan rata, 1 permukaan melengkung, 1 sisi dan 1 bucu. Okay, tadi kita dah belajar tentang jenis-jenis bentuk. Ada dua, iaitu bentuk dua dimensi dan juga bentuk tiga dimensi. Kalau kita tengok tadi, bentuk tiga dimensi ni adalah bentuk yang kita boleh nampak bentuk dia tu secara dalaman ataupun luaran dia kan. Kita boleh tengok daripada tepi, boleh tengok daripada atas, daripada belakang. Tapi kalau bentuk dua dimensi, dia bentuk dia macam gitu aja. Contoh macam segi empat sama. Okey, jenis garis ada dua yang awak belajar. Yang pertama garis selari dan yang kedua garis serenjang. Garis selari adalah yang sama. Dua garis bententang sama jarak dan tidak bertemu. Mesti garis tu mesti tidak bertemu. Contoh yang pertama, dia tidak bertemu tapi dia sama jarak. Tapi kalau garis serenjang dia mesti dua garis yang bertemu. Okey, dua garis yang bertemu. Tengok ada bertemu ni. Bertemu dekat bucu dia ni kan. Tu kita panggil garis serenjang. Ataupun contoh kita buat tambah. Tambah kan. Tambah tu satu garis dan garis yang kedua dia bertemu dekat tengah. Tu pun kita panggil sebagai garis serenjang. Okey, kemudian kita tengok pula jenis sudut. Sudut ada tiga ya anak-anak. Yang pertama sudut tegak. Okey, sudut tegak terbentuk pada bucu segi empat tepat. Dan segi empat sama. Dia mesti berada pada bucu segi empat. Sama ada segi empat sama ataupun segi empat tepat. Okey, yang ini kita panggil sudut tegak ni berapa? 90 darjah. Okey, yang kedua sudut cakar. Sudut cakar juga terbentuk pada bucu segitiga tapi ia lebih besar daripada sudut tegak. Dia lebih besar daripada sudut tegak. Bermaksud dia punya sudut tu mesti 90 darjah lebih ke atas 90 darjah ke atas. Contohnya 120, 100, 110 tu kita panggil sebagai sudut cakar. Dia mesti lebih 90 darjah. Dan yang ketiga sudut tirus. Sudut tirus sudut yang kecil Sudut tirus terbentuk pada bucu segitiga. Ia lebih kecil daripada sudut tegak. Okey, jumlah sudut dia mesti bawah 90 darjah. Contohnya 60 darjah, 70 darjah. Walaupun 89 darjah, ia tetap
dikenali sebagai sudut tirus. Okey anak-anak, itu saja untuk hari ini. Hari ini kita dah belajar jenis-jenis bentuk, jenis-jenis garis dan juga jenis-jenis sudut. Okey, kebiasaannya soalan-soalan ruang ni dia akan keluar dalam kertas 1 dan juga kertas 2. Jadinya ini yang pelajar selalu confuse jenis-jenis bentuk, jenis-jenis sudut, jenis-jenis garis. So, Ustazah harap apa yang Ustazah bentangkan pada hari ini memberi sedikit manfaat dan ingatan kepada antum untuk tajuk ruang yang ini. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak? Biarkan anak-anak semua berada dalam keadaan yang sihat, insya-Allah. Okey, insya-Allah hari ini Ustazah Rashikin ingin berkongsikan kepada anak-anak teknik penukaran unit dan penukaran pecahan juta kepada nombor bulat. Okey, di sini sebelum Ustazah terangkan lebih lanjut, untuk menggunakan kaedah ini, perkara pertama yang mesti anak-anak lakukan adalah anak-anak mesti menghafal peta pecahan ini. Jadi, Ustazah rasa tak ada masalah bagi anak-anak untuk membuat hafalan kelima-lima pecahan ini. Okey, cuba tengok. Pecahan pertama 1/2 bersamaan 500, 1/4 bersamaan 250, 1/5 200, 1/8 125 dan 1/10 1/100. Okey, menggunakan kaedah ini nanti anak-anak lebih mudah untuk menukarkan unit kilometer kepada meter, liter kepada mililiter dan kilogram kepada gram. Okey, kita terus pergi kepada contoh pertama. Contoh pertama, cuba anak-anak tengok. 1/4 kilogram, kita nak tukar kepada unit gram. Okey, anak-anak tengok. 1/4 kilogram. Jika anak-anak dah hafal peta pecahan ini, anak-anak terus ambil je. 1/4 kilogram bersamaan dengan 250 gram. Okey, berbeza jika anak-anak tak hafal kaedah ini, mesti anak-anak semua akan buat macam ni kan? 1/4 darab 1000 kan? Lepas tu, kalau bagi mereka yang cepat mencongak, tak apa. Tapi bagi mereka yang lambat mencongak, 1 darab 1000 dapat 1000. Lepas tu nanti 1000 nak bahagi dengan 4 pula. Lepas tu nak buat bentuk lazim lagi. 1000 nak bahagi dengan 4. Jadi lambat. Jadi lambat. Cuba tengok jawapannya pun sama kan, 250 gram. Okey, tapi kalau anak-anak hafal peta pecahan ini, anak-anak boleh menyelesaikan penukaran unit kilogram ini dengan lebih cepat. Okey, cuba kita tengok contoh kedua. Contoh kedua, 1/8 kilogram. Kita nak tukar kepada unit gram. Okey, cari pecahan 1/8 yang anak-anak dah hafal tadi. Okey, 1/8 adalah 125. Terus anak-anak ambil jawapan 1/8 kilogram bersamaan 125 gram. Okey, jadi anak-anak tak perlulah nak buat kaedah yang panjang. Okey, kita terus pergi contoh ketiga, 1/10 kilogram. Anak-anak ambil pecahan 1/10 bersamaan dengan 100. Jadi 1/10 kilogram bersamaan dengan 100 gram. Okey, mudah bukan? Okey, kita terus pergi kepada contoh seterusnya. Mesti anak-anak kata tadi, memanglah mudah Ustazah. Ustazah tunjuk contoh 1/4, 1/2. Kan? Tapi macam mana kalau pecahan tu ada pengangka yang selain nombor 1 di atas dia? Contoh 3/4. Boleh tak kita nak selesaikan dengan kaedah ni? Boleh. Jadi anak-anak kena tengok penyebutnya. Tengok penyebutnya 4 kan? Cari pecahan yang anak-anak dah hafal tadi. 4 penyebutnya. 1/4 bersamaan 250. Jadi, antum nampak tak? 3 di atas ni. Jadi kalau 1/4 250, kalau anak-anak nampak pengangka dia adalah 3, jadi anak-anak darab je lah. Kalau 1/4 adalah 250, kalau 3/4, anak-anak darab dengan 3. Sebab pengangka dia 3 kan? Okey, darab. Boleh congak je kan?
750 meter. 750 meter. Okey, jelas? Okey, kita tengok contoh kedua. 2/5 kilometer. Cari penyebutnya 5. Tadi Ustazah kata 1/5 lah kan. 1/5 bersamaan 200. Kalau 1/5 bersamaan 200, tetapi pengangkanya di sini adalah 2. Jadi 200 darab 2. 200 darab 2 berapa anak-anak? 200 darab 2 adalah 400 meter. Dah siap. Okey, pergi contoh ketiga. 4/5 liter. Okey, ini adalah nombor bercampur. Kenapa Ustazah kata nombor bercampur? Nombor bercampur adalah nombor bulat beserta pecahan wajar. Nombor bulat beserta pecahan wajar. Okey, 4/5 liter. Okey, kalau anak-anak jumpa nombor bercampur, nombor bulat ni kekalkan je. Nombor bulat kekalkan. Anak-anak selesaikan 4/5 ni. 4/5. Cari pecahan 4/5. Tak ada kan? Tentulah kita ambil 1/5. Jika 1/5 adalah 200, tadi Ustazah kata, kalau pengangkanya atasnya ada digit selain 1. Sekejap, Ustazah padam dulu. Okey, di sini 4/5 kan? Jadi 1/5 adalah 200. Kalau 4/5, 200 darab 4. Jadi 2,800 mililiter jawapan akhir dia. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya. Kita terus pergi contoh nombor pecahan juta. Okey, ni bagi anak-anak tahun 6. Dah belajar nombor sampai juta kan? Jika kehendak soalan, banyak kehendak soalan nak suruh antum tukar pecahan juta kepada nombor bulat. Okey, kaedah peta pecahan dia sama je. Kalau tadi 1/2 bersamaan 500 sebab dia 1000 kan? Tapi kat sini oleh kerana dia 1 juta, nampak ada 3 sifar kat belakang ni, 1 juta. Anak-anak tambah je lah lagi 3 sifar ni. Jadi 1/2 bersamaan 500,000. 1/4 250,000. 1/5 200,000. 1/8 125,000. 1/10 100,000. Okey. Sama je kaedah dia. Kita terus pergi contoh pertama. 3/5 juta. 3/5 juta. Okey, cari pecahan yang 5. Yang anak-anak dah hafal. Anak-anak mesti hafal. 1/5 adalah 200,000. Tadi Ustazah kata kalau pengangka dia ada nombor lain. Kat sini nombor 3. Kalau 1/5 adalah 200,000. Jadi 3/5 adalah 200,000 darab dengan 3 lah. Sebab atasnya ada 3 kan? 200,000 darab dengan 3. Kenapa darab dengan 3? Sebab pengangka dia 3, bukan 1. Jadi jawapannya 200,000 darab 3 berapa anak-anak? 600,000. Okey, senang kan? Okey, tengok contoh kedua. 1/2/10 juta. Okey. Ini adalah nombor bercampur. Nombor bulat beserta pecahan wajar. Okey, nombor bulat. Anak-anak kekalkan je nombor bulat ni. Kekalkan nombor bulat. Okey, 2/10 juta. Okey, cari pecahan per 10. Inilah kan per 10. Kalau 1/10 juta adalah 100,000. Kalau 2/10 anak-anak. 2 darab 100 lah Ustazah. Jadi 1,200,000. Okey, tengok contoh ketiga. 1/3/4 juta. Juga nombor bercampur. Nombor bulat. Ustazah kata kekalkan. Kita selesaikan 3/4 juta. Cari pecahan 3/4. Cari yang penyebutnya 4. Mana yang anak-anak dah hafal? Inilah kan. 1/4 bersamaan 250,000. Tapi kalau 3/4 macam mana? Apa nak buat dengan pengangka 3 ni? Darab ajalah. 250,000. Anak-anak darab dengan 3. Darab dengan 3. Ni sebenarnya anak-anak boleh congak je pun kan. Sifar 15, 7. Jadi jawapannya 1,750,000.
Jelas? Okey. Jadi perkongsian Ustazah sampai di sini saja. Harap-harap anak-anak semua dapat faham dengan jelas. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustazah Hasna. Hari ini Ustazah akan kongsikan bagaimana cara untuk kita mendarab pecahan. Dalam mendarab pecahan, kita perlu tahu 3 perkara, iaitu yang pertama sekali, pecahan wajah, darab dengan pecahan wajah. Yang kedua, pecahan wajah, darab dengan nombor bercampur. Dan yang ketiga, nombor bercampur, darab dengan nombor bercampur. Tapi untuk kali ini, kita hanya bincangkan, Ustazah akan kongsikan yang pertama sahaja. Okey? Di mana darab pecahan wajah dengan pecahan wajah. Okey? Mari kita saksikan video tersebut. Hai, Assalamualaikum. Okey, kita jumpa lagi. Hari ini Cikgu Del akan ajar tajuk darab pecahan. Okey, ada 3 topik yang kita akan belajar dalam tajuk darab pecahan. Yang pertama, kita akan belajar pecahan wajah, darab dengan pecahan wajah. Okey, yang kedua, kita akan belajar pecahan wajah, darab dengan nombor bercampur. Dan yang ketiga, nombor bercampur, darab dengan nombor bercampur. Okey, dalam video kali ini, Cikgu Del hanya akan tunjukkan contoh untuk yang pertama, iaitu pecahan wajah, darab dengan pecahan wajah. Okey, jom kita tengok. Okey, contoh yang pertama, 1/3 kita nak darabkan dengan 1/2. Okey, bezanya darab pecahan dengan tambah dan tolak pecahan yang mana kita tak perlu nak samakan nombor penyebut. Okey, nombor yang dekat bawah ni kita tak perlu nak samakan. Okey, untuk darab pecahan dia mudah. Kita cuma darab sahaja pengangka darab dengan pengangka. Jadi dekat sini 1 darab dengan 1 kita akan dapat 1. Kemudian per 3 kita darabkan dengan 2 kita akan dapat jawapan dia 6. Jadi jawapan dia 1/6. Mudah kan? Okey. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni cikgu akan tunjukkan 2 cara. Okey, cara yang pertama kita sama macam contoh yang pertama, iaitu kita darab sahaja. Okey, kalau cara yang pertama kita darab terus 2/3 kita darab dengan 3/4. Yang mana 2 kita darab dengan 3 dapat 6 per dengan 3 darab 4 kita akan dapat 12. Okey, kemudian kita kena buat apa? Pandai. Pecahan kita kena sentiasa ingat, kita kena beri dalam bentuk termudah. Walaupun dia tak minta, tapi kita tetap kena permudahkan jawapan kita. Okey, dekat sini 6 dengan 12 kita boleh bahagi dengan sifar 6. 6 bahagi dengan 6 kita akan dapat 1. 12 kita bahagi dengan 6 kita akan dapat 2. Jadi jawapan akhir dia ialah 1/2. Okey, untuk cara yang kedua, okey, sama juga. Cikgu salin dulu soalan dia. 2/3 darab 3/4. Okey, untuk cara yang kedua ni, kita permudahkan dulu. Okey, macam mana kita nak permudahkan? Okey, kita cek 2 dengan 3 kita tak boleh nak permudahkan. Tapi 2 dengan 4 kita permudahkan secara serong. Okey, kita tengok 2 dengan 4. Okey, 2 dengan 4 boleh bahagi dengan sifar 2. Okey, 2 bahagi 2 kita akan dapat 1. 4 bahagi 2 kita akan dapat 2. Okey, kemudian kita boleh permudahkan lagi satu. Yang mana? Yang ini. 3 dengan 3. Okey, 3 dengan 3 kita boleh permudahkan. 3 bahagi dengan 3 kita dapat 1. 3 yang bawah ni pun kita akan dapat 1. So dekat sini yang tinggal, okey, cikgu tulis balik supaya nampak lebih jelas. Yang tinggal sekarang ialah 1/1 darab dengan 1/2. Okey, yang ini jadi 1, yang bawah ni pun jadi 1. Yang ini jadi 1, yang bawah ni jadi 2. Okey, kemudian kita darabkan. 1 darab 1 kita dapat 1. 1 darab 2 kita akan dapat 2. So kita akan dapat jawapan dia 1/2. Sama dengan cara yang pertama. Cuma bezanya cara pertama yang ini kita darab dulu, kemudian baru kita permudahkan.
Okey, cara yang kedua ni kita permudahkan dulu, kemudian baru kita darab. Okey, cikgu tunjuk lagi contoh yang ketiga dengan contoh yang keempat supaya awak lebih jelas. Okey, tengok contoh yang ketiga. 3/5 darab dengan 2/7. Okey, kita semak. 3 dengan 5 kita tak boleh nak permudahkan. 3 dengan 7 pun tak boleh nak dipermudahkan. Okey, dekat sini pun sama. 2 dengan 7 tak boleh dipermudahkan. 2 dengan 5 pun tak boleh dipermudahkan. So, kita terus aja darab. 3 darab dengan 2, kita dapat 6. 5 darab 7, kita dapat 35. Okay, dekat sini, ini jelas jawapan yang terakhir. Okey, tengok contoh yang keempat pula. Okey, tengok aja contoh yang keempat ni kita dah nampak. Kita nampak apa? Kita nampak 9 dengan 9. Bila kita nampak aja ada dua nombor yang sama, kita terus boleh permudahkan dia. Okey, 9 ni kita boleh potong jadi 1. Dan 9 yang ini pun kita potong jadi 1. Okey, kemudian kita tengok 7 dengan 10. Okey, 7 dengan 10 dah tak boleh nak dipermudahkan. So, kita terus saja darab. 7 darab dengan 1, kita dapat 7 per 1 darab 10, kita akan dapat 10. Jadi, jawapan dia 7/10. Mudah kan? Okey, cikgu berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam video cikgu yang part kedua, yang mana cikgu akan ajar cara untuk buat darab pecahan yang melibatkan pecahan wajar dan juga nombor bercampur. Okey, bye. Assalamualaikum. Okey, habis Ustazah harap antum semua faham apa yang Cikgu Del tu sampaikan, mudah kan? Okey, dengan ini Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ustazah Sakinah akan menerangkan nombor perpuluhan kepada nombor bulat. Okey, ada 3 soalan dekat sini. Ada 3 soalan yang antum semua boleh lihat. Soalan yang pertama adalah 0.07. Okey. 0.07 ini kita boleh tukarkan kepada nombor bulat. Bagaimana? Dengan menggerakkan titik perpuluhan. Titik perpuluhan ini perlu digerakkan ke kanan untuk menghilangkan titik perpuluhan. Sebanyak berapa kali? 6 kali. Okey. 1, 2, 3. Pergerakan titik perpuluhan adalah ke kanan. Jadi kita isikan setiap satu lekuk dengan satu sifar. 1, 2, 3, 4. Jadi jawapannya adalah 70,000. Okey. Kemudian kita terus bergerak kepada 1.32. 1.32 kita nak tukarkan dia kepada nombor bulat, kita perlu gerakkan titik perpuluhan. Titik perpuluhan perlu digerakkan ke kanan. Okey. Sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak panah jangan lupa. Okey, setiap satu lekuk kita perlu letakkan satu sifar. 1, 2, 3, 4. Jadi jawapannya adalah 1,320,000. Okey. Seterusnya kita ada soalan yang ketiga, 6.5 juta. 6.5 juta ni kita mendapatkan nombor bulat. Kita gerakkan 5, 6. Anak panah. Dan setiap satu lekuk mewakili satu sifar. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawapannya adalah 6,500,000.